Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Terdapat ayat dalam surah Ali Imran juga, ayat 85, yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama kecuali agama Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa rugi? Akan dikekalkan di dalam neraka buat selama-lamanya. Jadi berjaga-jaga ya, kerana di Singapura dan di Malaysia ramai orang yang menukar agama daripada agama Islam kepada agama selain Islam, terutamanya agama Nasara ataupun Kristian. Jadi dari kecil-kecil anak kita ditarbiah, diingatkan, katakan agama selain Islam itu ke neraka kekal selamanya. Kalau ditanya apa buktinya, kami sudah mudahkan untuk mencari bukti dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang kami salin di dalam peta kerja ni. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh para nabi dan para rasul yang menjadi ikutan kita supaya kita sentiasa dalam keadaan Islam, supaya sentiasa dalam keadaan Islam. Itu perintah Allah dan Rasulnya kepada para nabi dan para rasul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa umirtu an aslama li rabbil alamin." Dan aku diperintahkan supaya menjadi seorang Islam, tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Orang Islam sentiasa tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah Tuhan yang sebenar yang wajib disembah. Saya bawakan ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahawa kita tidak boleh beragama kecuali agama Islam. Siapa yang meninggalkan agama Islam, dia rugi dan akan dikekalkan di dalam neraka. Berjaga-jagalah. Anak akan tekankan terus kepada antum. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Sering anak membaca ayat ini, antum sudah menghafalnya. Allah mengatakan, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Di antara sebab kenapa umat ini terhumban ke dalam api neraka, kerana dia meninggalkan agama Islam. Saya kalau ke Jurong, di rumah Sa'dun, masa balik itu saya melintasi depan gereja. Saya tengok gereja tersebut ada hari-hari bas, 3-4 bas tunggu di luar. Yang keluar kebanyakannya orang muda, couple-couple ya, bimbing-tangan, separuh peluk-pelukkan, separuh bercumbu di luar. Itu orang-orang yang keluar daripada gereja, tak kisah bagi dia. Itu kemesraan katanya, kasih sayang katanya. Yang saya kesali, ramai juga orang Melayu. Ramai orang Melayu. Saya kadang-kadang bila kebetulan lampu merah, jadi kami nak lintas macam semalam ya, saya dengan anak saya nak lintas, saya tengok memang ramai yang keluar daripada gereja, di antaranya orang-orang muda. Syekh, kalau orang muda, orang Melayu couple masuk ke situ untuk apa? Saya nak tanya, untuk apa? Ditakuti untuk menukar agama. Dan mereka sekarang diberi hak untuk menukar agama. Kalau dulu mereka tidak diberi hak, yakni orang Islam tidak diberi hak menukar agama, tapi sekarang boleh. Dan kes Linda Joy itu dia berjaya menukar agamanya dan dia dibawa ke mahkamah, kes ni dia menang. Jadi ditakuti kesempatan ini diambil oleh, na'udzubillah, jangan berlaku ya, oleh anak-anak kita untuk menukar agamanya. Kerana di ayah agama Kristian terutamanya adalah di ayah yang canggih. Dia buka, Ustaz, gereja tu sekarang buka pada masyarakat luar, yang lain agama dia masuk dengan aktiviti digalakkan. Dan itulah kata Ana, mereka tu mengajak anak-anak muda kita supaya bersama mereka dengan ajakan propaganda yang canggih. Jadi anak kita kadang-kadang nak ikut aktiviti di dalamnya sebenarnya perangkap syaitan, talbisu iblis, makar syaitan. Jadi tekankan kepada anak kita bahawa selain daripada Islam, agama tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agama ini menyebabkan kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Kita tak perlukan agama selain agama Islam, kerana agama kita sudah lengkap, segala-galanya ada di dalamnya. Sebagaimana firman Allah, cuba lihat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, surah Maidah surah kelima ayat 3.
Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang mencipta kita, yang mengatur segala-galanya, yang mencipta segala-galanya, sudah mengkhabarkan kepada kita. Kita diberi kitab yang paling canggih, yang paling sempurna, yang paling lengkap, yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah ku ridai Islam. Cuba lihat, telah ridai Islam, itu jadi agama kamu. Jadi Islam sudah sempurna, Islam sudah cukup, tidak ada kekurangan di dalamnya. Dan ayat pelengkap untuk ayat ini, ma farratna fil kitabi min syai'. Allah firman, kami tidak tertinggal. Yang dimaksudkan, apa saja yang kamu hendaki dalam urusan agama, dalam kitab kami, walaupun sekecil-kecilnya, tidak tertinggal. Dan Allah meneruskan, wa tammat kalimatu rabbik, dan sudah tamat kalimat Tuhanmu. Apa itu tamat? Yakni tak ada lagi nak dipertikaikan, tak ada apa lagi yang nak dicari, kecuali ada dalam kitab kita. Itu sebab anak katakan tadi, kita perlu 3. Pertama, Quran. Kedua, hadis. Ketiga, pemahaman. Pemahaman tentang Quran dan hadis melalui pemahaman salaf. Ya kan? Kerana hanya dengan pemahaman salaf, kita mengetahui apa saja yang ada dalam Quran dan hadis. Itu sebab kita tak perlukan tabligh, tak perlukan ikhwan, tak perlukan itu dan ini, kerana mereka masih ada kekurangannya. Tapi kembali kepada salaf, insya-Allah kita akan lihat segala apa yang diperlukan oleh mereka ada dalam salaf. Begitu juga setelah kita mengenali Islam. Setelah kita mengenali Islam, kita lihat rukun Islam. Berapa rukun Islam? Walaupun tadi kita mengatakan bahawa tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam, sekarang berapa rukun Islam? Setelah tadi kita ditekankan supaya sentiasa dalam Islam, jangan tukar agama, kerana agama selain Islam adalah ke neraka. Selain Islam, agama yang ditolak. Dan kita kena kenal berapa rukun Islam. Berapa rukun Islam? Rukun Islam 5 perkara sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang mengata, dalam zaman Rasulullah SAW, adakah Rasulullah SAW mengatakan Islam 5 perkara? Memanglah pada masa itu Rasulullah SAW tak katakan 5 perkara. Tapi untuk memudahkan orang sekarang, bila disusun ada 5. Contohnya nanti kita kira. Yang mana Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, dalam Al-Iman, dan Muslim juga dalam Al-Iman. Cuba lihat footnote-nya di bawah. Perhatian, dalam hadis ini didahulukan haji dari puasa. Adalah hadis yang muttafaq alaih. Ala kulli hal, kita baca dulu hadisnya. Innal Islama buniya ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil bait. Dibina Islam itu atas 5 perkara. Lihat, khamsin, 5 perkara. Pertama, kalau kita susun, mengaku bahawa tiada atau tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah. Itu pertama. Kedua, Muhammadar Rasulullah. Seterusnya, mendirikan sembahyang. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, menunaikan haji. Dan kelima, puasa di bulan Ramadan. 5 perkara? Ya. Kita kena ketahui dan memahami 5 perkara ni. Tapi insya-Allah kita akan sambung kata kerja ini untuk memahami kelima-5 perkara ni. Apa itu 5 perkara? Sekarang baru kita tanya apa itu Islam. Kita ajak orang masuk Islam. Rukun Islam 5 perkara. Kalau orang tanya apa itu Islam, berapa ramai orang yang sudah masuk Islam, kalau kita tanya apa itu Islam, dia tak boleh jawab. Sehingga pendakwa Kristian, dia tanya kepada orang Islam, apa itu Islam? Islam. Itu bukan jawapan. Apa itu Islam? Kita kena buat satu definisi. Dengan definisi ini kita faham, kita tak akan keluar daripada Islam. Kita tak akan tinggalkan Islam. Kita sayang pada Islam dan kita cinta pada Islam. Tetapi orang kita kalau ditanya apa itu Islam, dia tak tahu apa itu Islam. Dia tahu beragama Islam, tapi apa itu Islam dia tidak tahu. Jadi walaupun ini asas, anda katakan
antum wajib berdakwah kepada mereka, siapa pun, terutama keluarga kita. Jadi kalau anak kita tanya apa itu Islam, yang kita katakan Islam itu Islam. Ada definisinya. Ulama-ulama salaf kita mendefinisikan Islam dengan definisian yang diambil daripada Quran dan hadis juga. Pengertian Islam telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Wasibi, iaitu lihat di halaman 4. Kalau tak faham bahasa Arabnya, insya-Allah